Assalamualaikum. Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan graf gerakan. Minggu lepas kita belajar graf gerakan jarak melawan masa. Cuma hari ni kita nak belajar graf gerakan yang mana dia adalah laju melawan masa. Satu lagi graf gerakan adalah laju melawan masa. So ingat graf gerakan dia hanya ada dua jenis ya, jarak melawan masa dan laju melawan masa. Okey. So kalau tengok dekat kita punya skrin ni, cikgu ada bagi kat awak satu graf yang mana graf tu dia ada bentuk biru dan juga satu lagi bukan bentuk, maksudnya warna dia, warna biru dan juga warna merah. Okey. So apa maksud di sebalik benda ni? Okey, maksud di sebalik benda ni adalah nak menunjukkan adanya kecerunan dan juga adanya kecerunannya tiada. Yang merah ni kecerunannya tiada. Okey, so apa perkaitan dia? Okey, untuk kita jawab soalan graf gerakan laju melawan masa, kita kena ingat, kita kena ada dua benda yang kita kena tahu. Pertama adalah bila kita nak jawab dia, kita kena tahu dua benda, iaitu pertama mesti kita kena tahu apa itu kecerunan. Okey, kedua kita kena tahu apa itu luas. Kecerunan dan luas ini sebenarnya yang sangat penting sekali kita kena bawa. Bila kita tengok je soalan graf gerakan, dalam kepala kita mesti automatik, mesti kena ingat kecerunan dan luas. Mesti ingat kecerunan dan luas. Okey, apa maksud kecerunan dan luas? Untuk jawab soalan jarak masa ataupun laju masa, mesti ada kecerunan, mesti ada luas. Itu ada perkaitan dia. Okey, kenapa cikgu kata kena ada kecerunan, kena ada luas? Okey, pertama sekali kita tengok kepada kecerunan. Okey, kecerunan kita tahu. Kecerunan adalah Y per X. Okey, di mana Y per X ni, kalau kita tengok dekat sini, laju melawan masa. Okey, kita pun dapat laju melawan masa. Kita pun ingat balik laju melawan masa. Sebenarnya kita ada dua unit yang kita kena ingat. Pertama sekali adalah laju. Pertama. Kedua, kita kena ingat satu lagi, pecutan. Okey. Apa maksud dia? Maksud dia adalah laju ni, formula dia adalah jarak melawan masa. Pecutan adalah laju melawan masa. Kalau kita tengok daripada kecerunan yang kita dapat laju melawan masa. Yang mana laju melawan masa ni adalah merujuk kepada pecutan. Okey, so kita dapat simpulkan kecerunan ini kita akan dapat hasilkan pecutan, ataupun kita akan dapat cari nilai pecutan. So kalau kita tengok dekat garis graf cikgu ni ada dua lah. Ada, okey, yang ni satu, yang ni yang kedua. Kedua-dua ni mempunyai kecerunan, di mana apabila dia mempunyai kecerunan, dia akan mempunyai pecutan. So graf 1 dengan graf 2 ini dia akan mempunyai pecutan. Yang graf merah ni tak akan ada pecutan. Kenapa? Sebab dia tak ada kecerunan. Okey. So pertama kita kena ingat kecerunan akan menghasilkan pecutan apabila melibatkan graf laju melawan masa. Okey, kedua pula okey, sebelum cikgu lupa, cikgu kenapa dia Y per X? Okey, kenapa Y per X? Sebenarnya dia adalah perubahan Y, perubahan X, yang mana yang kita biasa belajar kecerunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So cikgu simpulkan Y di atas, X di bawah. So Y per X adalah kecerunan lah. Okey, Y per X tu yang kita gantikan laju dengan bahagi masa. Okey, kedua kita pergi kepada luas. Sebab ada dua benda yang kita pentingkan, kecerunan dan luas. Okey, luas kita tahu. Luas adalah, kita anggaplah untuk dapatkan luas, kita kena tahu panjang. Cikgu tukar color lah. Okey, panjang, luas adalah panjang darab lebar. Kenapa cikgu? Kenapa guna panjang darab lebar?
Benda lain boleh kita guna. Kenapa tak guna 1/2 darab tinggi, darab tapak? Tak. Sebab kita ada graf. Graf laju melawan masa ini sebenarnya graf yang selari. Bila cikgu tambah, okey, katakan cikgu tambah, ini katakan dia selari. Boleh kita letak ni selari, ni pun laju. Kalau cikgu tambah sini, ini adalah masa. So, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan segi 4. Apabila melibatkan segi 4, kita mesti cari luas segi 4 lah. So, luas segi 4 adalah panjang darab lebar lah. Okey, so panjang darab lebar. Padam dulu tadi. Okey. So, panjang darab lebar. Panjang kita katakan, kita anggaplah panjang kita adalah laju. Laju darab dengan lebar kita. Lebar kita katakan masa lah. Okay. So, laju darab masa. Kita tengok, luas adalah laju darab masa. So, kita kembali kepada formula yang cikgu kata, formula yang kita kena ingat lah. Dua tu, laju dengan pecutan kan. Kita pun tengok, dekat antara dua formula ini, yang mana ada laju? Yang nombor satu ni kan. Yang nombor satu ni dia kata laju adalah sama dengan jarak bahagi masa. So, boleh tak cikgu tukar dia? Bila cikgu tukar, sebabkan laju darab masa ni maksudnya cikgu bawa masa pergi ke sini. So, bila ni dia jadi laju darab masa sama dengan jarak. Bermaksud, ini adalah sama dengan jarak. So, maksudnya jarak boleh diukur menggunakan luas. Okey, faham konsep dia? Pertama tadi kita cari kecerunan. Kecerunan digunakan untuk mencari pecutan, luas digunakan untuk mencari jarak. Okey, so kita pergi lagi kepada graf kita. Tengok graf kita. So ingatlah tadi kita ada dua formula yang kena ingat, laju dengan pecutan. Kedua, apabila kita nak jawab soalan ni, kita kena tahu dua benda melalui kecerunan dan juga luas. Okey, seterusnya kalau kita bincang soalan graf cikgu ni, laju melawan masa, yang nombor 1 dengan 2 mempunyai pecutan. Yang merah ni kenapa tak ada pecutan? Sebab dia punya kecerunan dia adalah kosong. So, dalam erti kata lain, yang merah ini kita panggil laju seragam. Kenapa kita panggil dia sebagai laju seragam? Okey, katakan sini laju dia 20, sini 30, sini 40, sini 50 lah. Okey. So, apabila kita tengok dekat merah ni, laju dia sebanyak 30. 30 ni selang masa, katakan selang masa dia adalah sini 2 saat. Sini katakan 10 saat contohlah. Maksudnya 2 hingga 10 saat ni dia mengekalkan kelajuan dia sebanyak 30 meter per saat. Menunjukkan tiada perubahan laju lah. Apabila tiada perubahan laju, maksudnya laju dia adalah seragam. Okey boleh So ingat baliklah konsep apa yang kita dah belajar sebelum ni. Seterusnya kita dah tahu formula, kita dah tahu cara untuk kira kecerunan luas. Seterusnya cikgu akan ajar awak, apabila melibatkan luas, dia hanya ada melibatkan 3 bentuk sahaja. Okay. Bila melibatkan luas, dia akan melibatkan 3 bentuk. Pertama adalah bentuk luas segi 4. Kedua, kita akan cari luas segi 3. Ketiga, kita akan cari luas trapezium. Okay. Di mana formula bagi segi 4 adalah panjang darab lebar lah. Macam tadi kenapa cikgu rujuk kepada panjang darab lebar tu, cikgu dah tunjuk tadi dalam graf tadi kan. Okey, kedua adalah segi 3. Formula dia adalah 1/2 darab tapak darab tinggi dia. Okey. Ketiga, formula trapezium adalah 1/2 darab sisi dia. Sisi dia bermaksud katakan sisi sini A, sini B lah. So, A tambah B darab dengan tapak dia T. Ataupun kalau kita tukar dia jadi gini, dia akan jadi tinggi lah sini. Okey, boleh So, kita akan melibatkan 3 bentuk sahaja. Kita tak akan melibatkan banyak bentuk lah. So, ingatlah nanti tak akan ada bentuk lain selain pada 3 bentuk ni digunakan untuk mencari luas, di mana luas itu adalah milik jarak. Okey, boleh Okey, so
kita cuba pergi kepada soalan lah. Kita cuba pergi kepada soalan supaya awak nampak lagi lanjut apa yang kita nak apply, apa yang kita belajar lah. Okey. Okey, baik. Kita cuba jawab contoh soalan. Contoh soalan supaya awak nampak lah apa yang kita bincang tadi. Okey, Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai sebeneka untuk membeli surat khabar. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai di kedai sebeneka tersebut. Okey, A dia kata huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat pertama. Okey, 10 saat pertama. Okey, kalau kita tengok soalan A ni, kalau dia kata huraikan bermaksud jawapan kita mesti dalam bentuk ayat. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, apa maklumat yang kita akan dapat daripada gerakan 10 saat pertama? Kalau kita tengok graf yang dia bagi ni adalah, kita nampak dia punya garis dia adalah adanya kecerunan. Okey, bila adanya kecerunan, tadi kita dah bincang kecerunan ni dia akan menghasilkan pecutan. Okey, so bermaksud dia nak suruh kita buat ayat dalam bentuk pecutan lah. Okey, apa kita nak cari pecutan? Pecutan kita akan dapat daripada kecerunan. So, untuk soalan A, kita pun tengok dia punya titik dia lah. Kita ambil titik ujung untuk cari kecerunan lah. Sini kosong. Sini adalah 10, 25. Okey, mana yang kita nak jadikan dia X1, Y1? Inilah 1, Y1, sini X2, X2, Y2. Bermaksud 20, 25 tolak kosong dengan 10 tolak kosong. 25 tolak kosong ni maksudnya unit dia 25. Kalau tengok 25 unit dia adalah ms negatif 1. Dia punya unit 10 ni kalau kita tengok dia adalah dalam masa saat lah s. So apabila kita ni kita akan dapat 25 per 10 ms negatif 2 lah. Sebab pecutan adalah ms negatif 2. So awak ingat pecutan ms negatif 2, laju adalah ms negatif 1. Sebenarnya laju dengan pecutan ni dia boleh jadi unit lain, tetapi tengok atas soalan lah. Kalau soalan dia bagi dalam ms negatif 1 dengan s, so jawapan dia adalah ms negatif 2 lah. Tetapi kalau dia bagi kilometer per jam dengan minit, kilometer per jam dengan jam, so nanti kita akan cuba belajar bagaimana untuk kita tukar unit nanti untuk next soalan lah. Ini untuk soalan basic untuk awak ingat balik. Okey, so kita akan dapat berapa tak habis lagi kerja kita. So kita akan dapat akhir sekali adalah 2.5 ms negatif 2. Okey, so ingat soalan huraian mesti buat dalam bentuk ayat lah. So apa bentuk ayat yang kita kena buat? Huraian dia adalah kereta Encik Daniel Wong mengalami pecutan 2.5 meter negatif 2 dalam tempoh 10 saat pertama. Macam tu je. Okey So B. Soalan B, dia kata apakah yang akan berlaku terhadap gerakan kereta Encik Daniel Wong dari saat 10 hingga ke 20. Kalau kita tengok saat 10 ke 20 ni, kita cek padam ini supaya awak nampak. 10 hingga 20, dia dalam keadaan mendata kan. Apabila mendata, secara automatik, dia punya kecerunan tak ada. Bila kecerunan tak ada, pecutan takkan ada. Bila pecutan takkan ada, bermaksud dia punya perjalanan dia daripada 10 hingga 20 ni, dia punya laju dia kekal dengan 25. Dalam erti kata lain, apa yang terjadi daripada 10 hingga 20 adalah dia punya gerakan kereta dia adalah 25 meter per saat, di mana kelajuannya adalah seragam. Macam tu je jawapan dia. Okay, baik. C pula. C ni dia kata hitung kadar perubahan laju terhadap masa. Okey. Sebenarnya kalau awak nak tahu,
kadar perubahan laju adalah sama dengan pecutan. Kadar perubahan laju sama dengan pecutan. Kadar perubahan jarak adalah sama dengan laju. Okey, so kadar perubahan laju adalah sama dengan pecutan, sama juga dengan kecerunan lah. Kita akan dapat melalui kecerunan. Okey, so dia kata dia nak pecutan ataupun kadar perubahan laju terhadap masa dalam -2 bagi 5 saat terakhir. So 5 saat terakhir adalah yang mana 5 saat terakhir? Yang ni lah, kecerunan yang ni. Maksudnya kita akan ukur kecerunan yang ni. So kita ambil titik ni dengan titik ni lah. So titik ini adalah 10, 25. Titik akhir ini adalah 0, 35, 0. So ini akan jadi X1, Y1, X2, Y2. So dia akan dapat 0 tolak 25 per dengan 35 tolak 10. So kita akan dapat negatif 25 per 25. Per 25. So kita akan dapat. Okey, baik cuma satu cikgu tersilap maklumat tadi. Cikgu pergi tulis 10. Sorry bukan 10, 20. Aduh, tersilap. 20 bermaksud tengok satu je silap, habis silap. So maksudnya sini adalah 20 sebenarnya. So sini akan jadi 15. Okey, 15. So awak akan dapat berapa sini? Kita akan dapat jawapan dia adalah, kita akan dapat negatif 5 per 3 lah. Negatif 5 per 3, ambil kalkulator lah. Ambil kalkulator, senang kerja kita, ambil kalkulator je. So 25 bahagi dengan 15, kita akan dapat 5 per 3. Kita tukar dia adalah 1.67 lah. Dan erti kata lain, dia adalah 1.67 ms negatif 2. Okey, negatif Kenapa negatif? Sebab dia mengalami nyah pecutan. Dia mengalami nyah pecutan. Sebab tu kita akan dapat negatif. Nyah pecutan. Okey, so D dia cakap apa D? Dia kata hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa. Okey, jarak. Bila sebut jarak, kita ingat balik apa yang kita belajar tadi. Jarak kita dapat melalui apa? Jarak kita akan dapat melalui luas. Jarak, cikgu tukar color lah. Okay. Jarak kita akan sama dengan luas. Okay. So apa yang kita buat? Untuk jawab soalan D ni, dia kata hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. So masa nyah pecutan adalah jarak di kawasan sinilah. Tak berbekas. Okey. Inilah kawasan yang terjadinya nyah pecutan tadi. Bermaksud kita nak cari jarak di kawasan sini. Jarak di kawasan sini akan dapat melalui luas. Maksudnya kita akan cari luas segi 3 lah. Luas segitiga. Okey. So luas segitiga adalah formula dia adalah 1/2 darab tapak dia berapa? 15 kan? Okey, darab 15 darab dengan tinggi dia berapa? 25. Okey. So kita pun ambil lah kalkulator. 1/2 darab 15 darab 25. So, kita akan dapat sama dengan 187.5 meter. Okey 187.5 meter. Okey. Okey, kita akan dapatlah jawapan dia 187.5. Kita pun tengok lagi apa ni dia kata? Huraikan. Ingat apabila huraikan, kita ingat dia mesti jawapan dia dalam bentuk ayat. So kita akan bagi tahu kereta tersebut mengalami nyah pecutan. Jawapan dia adalah kereta tersebut mengalami nyah pecutan negatif 1.67 meter per saat. Meter per saat. Meter negatif 2 dalam masa
10 minit 20 hingga 3 bukan 10, 15 minit. Dalam masa 15 minit dengan jarak panjang tak ada masalah, dengan jarak 187.5 meter. Okey, tu je jawapan dia. Okey tapi dia tak semestinya kena ikut betul-betul sama macam cikgu, tak. Dengan ada maklumat yang dia nak adalah mengalami nyah pecutan negatif 1.67 meter per saat meter ms negatif 2 pecutan dalam masa berapa minit dan jarak berapa. 3 poin ni akan dapat markah lah kita nanti. Okey, boleh So selesai soalan yang pertama, contoh yang mudah. Kita pergi kepada contoh yang lain sikit, yang mana dia sorokkan nilai pada paksi Y ataupun pada paksi X. Soalan dia boleh sorok pada paksi Y, dia boleh sorok pada paksi X, tetapi kaedah dia adalah kaedah yang sama je. Kalau kita pandai cari dia sorok nilai laju contoh dia, so kita akan automatik akan pandai cari apabila dia sorok nilai masa. So sekarang kita nak cuba buat soalan yang berkaitan dengan yang disorok dia punya laju dia. Okey, kita cuba tengok. Kejap, cikgu cuba alihkan soalan supaya awak nampak lebih terang lah. Okey, baik. Kita tengok soalan ni. Soalan seterusnya, cikgu padamlah sini supaya kita nampak cantik sikit. Okey. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Dion Johan untuk tempoh 16 saat. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa kereta bergerak. Okey, bila kita sebut jarak, ada dua benda je tadi cikgu ajar. Pertama, dalam soalan dalam graf gerakan ni, dua benda je kita kena tahu, sama ada kecerunan dengan luas. Kecerunan digunakan untuk mendapatkan apa tadi? Pecutan. Luas digunakan untuk mendapatkan jarak, seperti yang kita bincang awal tadi lah. Okey, so maksudnya apabila dia kata jarak, bermaksud dalam hati kita boleh tahu dah jarak. Oh, maksudnya jarak aku boleh dapat melalui luas. Itu poin yang pertama. Itu yang paling penting sekali. So kita tengok dekat soalan kita, dia kata jarak dalam meter yang dilalui semasa kereta bergerak dengan laju seragam. Laju seragam ni bermaksud laju tu tidak berubah terhadap masa. Dekat mana yang dia tidak berubah terhadap masa? Kalau kita tengok, dia ada dua. Sini satu, satu lagi. Sini satu. Okey. So boleh tak cikgu gabung? Boleh. Kita gabungkan biru dengan hijau ni, sekali harung je kita buat. Jangan risau. Okey, so untuk dapatkan luas, bermaksud luas yang kita akan dapat adalah kita akan cari petak ni lah. Kan? Petak ni. Petak ni. So petak ni adalah berapa? Panjang darab lebar lah, sebab dia petak kan. Okey, panjang dia katakan 16 tolak 8. 16 tolak 8 kita akan dapat 8. So lebar dia 12 tolak 0, kita akan dapat 12. So ambil kalkulator, senang. Okey. Ambil kalkulator, tak payah fikir banyak. 12 darab 8, 96. Kita dapat 96. So jarak dalam kelajuan dia had laju seragam adalah sebanyak 96 meter lah. Kenapa cikgu kata cikgu boleh cakap meter? Sebab dalam ni dia ada meter. Dalam ni ada meter. Kalaulah dalam ni unit dia adalah kilometer. Kilometer per jam lah. Tekan kilometer per jam. Aduh, silap kilometer per jam. Okey. Sini pun biasanya dia akan jadikan dia jam lah. Ya Allah, silap. Jam. Sorry okey. Kalau dia dalam jam, jam lah. Kalau dalam jam dia akan jadi jam, ataupun mungkin juga dia akan jadi letak sini, dia boleh letak minit. Suka hati soalan lah. Cuma kemahiran kita untuk menukar itu sahaja. Okey, so sekarang kita akan dapat 96 meter. Kita kembali pada soalan kita lah. Okey, pertama kita dah jawab. Jawapan dia adalah 96 meter. Okey 96 meter.
Okey, baik. Seterusnya kita cuba jawab B. Soalan B ni soalan favourite sebenarnya. Dia suka tanyalah. Okey. So, dia punya ni kenapa ni orange pink? Okey. So, dia kata nilai V. Okey, nilai V sebenarnya nilai ni dia boleh letak kat sini, dia sorok sini pun dia boleh letak, di kawasan part sini boleh, kawasan part sini, suka hati dia lah sebenarnya, suka hati dia. Tapi kalau kita faham konsep dia, kita tak akan bermasalah lah. Okey. So, kita tengok soalan dia. Dia kata nilai V jika laju purata kereta untuk 12 saat. Yang pertama ialah 14 meter per saat. Okey, bila dia sebut je laju purata, dalam kepala kita tadi formula 2 je cikgu bagi tahu, laju adalah sama dengan apa? Laju adalah sama dengan jarak bahagi masa. Satu lagi tadi apa? Pecutan. Pecutan apa dia? Pecutan adalah laju bahagi masa. Kena ingat tu. Okey. So, kita tak nak yang ni. Kita tak nak pecutan sebab dia cerita pasal laju. So, laju purata. Apa laju purata? Laju purata bermaksud jarak keseluruhan bahagi dengan masa yang diambil lah. Masa yang diambil. Okey, so dia kata nilai V jika laju purata kereta untuk 12 saat pertama. Maksudnya dia nak cerita adalah benda ni lah. 12 saat pertama adalah, ya Allah, kenapa tak keluar? Okey. Yang ni. Okey, dia kata 14 meter per saat. Okey. So, kita pun tengok sini. Okey, aku dah ada laju purata aku adalah 14 meter per saat lah. Okay. Sama dengan jarak keseluruhan. Masa kita ada. Masa berapa? Masa tadi dia kata dalam 12 saat. Yang kita tak ada adalah jarak dia. Jarak. Jarak ni macam mana nak cari jarak? Kita perlu ingat balik. Jarak tadi aku boleh dapat melalui apa? Melalui luas. Okay. So, kerja kita sekarang, kita cari luas. Luas bagi apa? Luas bagi A dengan luas bagi B. A tambah B lah. Luas yang kita akan itu adalah A tambah B. A itu apa dia? A adalah trapezium. Tak keluar pula tulisan ni, sorry ya. Trapezium. B adalah segi empat tepat lah. Segi empat. So, kita pun senang menyenangkan kerja kita adalah kita terus darab lah. Sebab ni 12 dengan 14 ni darab kan. Okey, guna kalkulator senang. 12 darab 14. Berapa? 168. 168 sama dengan sama dengan jarak A tambah B lah. Cikgu wakilkan A dengan B senang. Okey, so sekarang 168. Unit perlu tak tulis? Tak payah tulis pun tak apa sebenarnya unit ni. Kalau awak tak nak tulis, tak payah tulis. Senang kerja kita. Okey. So, kalau awak nak tulis pun tulis. Tak ada masalah. Kalau tulis 168 ni, dia akan jadi meter. Sebab yang ni S, yang ni M, S. Negatif 1. So, apabila cikgu tu MS negatif 1 darab dengan S. Sebab kita kan darab dua ni. Darab. Bila darab, kita boleh potong, dia akan keluar M. Sebab tu cikgu boleh tahu di sini M. Okey. Tapi cikgu, kalau cikgu tak nak, saya tak nak tulis, tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Okey. So, sekarang sekarang kita tengok A lah. A tu adalah trapezium. Trapezium adalah formula dia adalah apa dia? Sorry tak apa-apa ni. Tak apa-apa sihat. Okey. So, trapezium adalah 1/2. Formula dia adalah 1/2 darab sisi dia lah. Sisi dia adalah 1, sisi dia adalah V, 1 sisi dia adalah 8. So, 8 pula 12. V tambah 12 darab dengan dia punya ni adalah 8. Okey. Ini A. Tambah B. B tu apa dia? B tu adalah, kalau kita tengok dekat sini, B ni tak nampak ni kan. Okay, B yang ni lah kan. Ini. Sebab dia nak 12 saat pertama tadi kan. Okay, B adalah ni 4. 12 tolak 8, 4. Sini adalah 12. So, maksudnya 12 darab 4.
Okey. So sekarang cikgu bawa lah. Bawa sini sikit, tak cukup ruang. Okey. So kita akan dapat 168 sama dengan yang ni 1/2. Ni darab kan? Cikgu tunjuk balik. 1/2 darab supaya awak nampak. V tambah 12 darab 8. Okay, ini trapezium. Tambah dengan 12 darab 4 adalah 48 lah. Okay, so 48 ni kita bawa ke sini. 168 tolak 48 sama dengan yang ni darab. Dia ada 3 benda sini. Kita tengok. Pertama, kedua, ketiga. Yang mana yang senang kita nak selesaikan? Kita tengok yang tak ada unknown. Yang mana tak ada unknown? 1/2 dengan 8. So boleh tak darab? Boleh lah. 1/2 darab 8 berapa? 4. Okey, 4 V tambah 12. Okey, boleh. So 168 tolak 48. Kalkulator. 168 tolak 48. Kita akan dapat 120. So sini 120 sama dengan 4 V tambah 12. So 120 sini. Sebab kita nak cari V kan. Bila kita nak cari V bermaksud kita kena usahakan juga supaya V tu tinggal seorang-seorang. Masalah kita sekarang ada 4, ada 12 lagi yang tak tinggal. So apa yang kita kena buat? Kita ambil 4 dulu, bahagi. So bahagi sama dengan V tambah 12. So 120 bagi 4 berapa? 30. 30 sama dengan V tambah 12. So V sama dengan 30 tolak 12. V sama dengan 18. Bermaksud kita pun dapat V sama dengan 18. Logik tak? Kita tengok dulu. Kalau V 18 logik. Logik. Kenapa logik? Sebab sini 12. Tiba-tiba kalau kita kira, tiba-tiba kita dapat V sama dengan 5. Contohlah, contoh. Kita pun tengok logik dia. Takkanlah V 5. Sebab V duduk atas lagi pada 12. Bermaksud mesti kita ada silap dalam pengiraan kita ataupun maklumat yang kita ambil daripada awan tadilah. Okey. So dua contoh ni insya-Allah akan dapat menyenangkan kerja kita lah. Maksudnya akan dapat bagi kefahaman kepada awak lah. Cikgu doakan supaya awak fahamlah apa faham dengan contoh yang cikgu bagi dekat awak ni. Okey. Okey.